Cerita nombor 3, Legenda Pasir Putih. Ready. Aku share kejadian yang terjadi arahku masa tahun 2014. Bunyi siul. Aku kan lihat ketawa tu. Enggak, bunyi siul. Kejadian ni terjadi arah si pencerita masa tahun 2014. Awal aku bagi tahu katanya, aku ni anak mudah terasa kalau ada benda-benda halusan ni. Aku dapat rasa saja tapi melihat indah pernah. Nauzubillah, ceritanya macam ni. Dulu aku ada kawan lelaki, I think boyfriend lah kali tu Namanya aku bagi si Amin lah. Masa ni indah lagi berkawan. Ia ni orang KB, aku orang bandar. Okey, istilah orang Brunei, kalau bandar ni is di kawasan Brunei Muara lah. So KB ni kira kampung lah. Dulu aku yang selalu turun KB just kan berjumpa berjalan sama si Amin. Pasal aku yang ada kereta, ia indah ada kereta. Dijadikan cerita, mama si Amin ni andang sakit, bertahan di hospital KB. Keadaan teruk kerana transfer ke hospital Ripas. Hospital Ripas, hospital besar Brunei, di daerah Brunei Muara lah. Bayangkan dari bandar KB, bandar asal aku turun KB sebab dijadikan tempat menumpang untuk melawat Mama Syamin ni. Oleh sebab ia indah ada kereta. Okay. So satu hari itu kami ke Ripas melawat. Malam tu jua ada grup Darushifa. Darushifa ni perubatan alternatif lah yang memakai macam rawatan Islam lah tu. Datang untuk mengubati Mama si Amin ni. Dalam pukul 7 malam kami balik ke Seria mengantar si Amin arah abangnya. Sampai sudah Seria, si Amin ni baulah tak jua. Ketinggalan baju kerja tempat kawannya di Sungai Liang. Masa tukar position driver, si Amin ni bercakap, tayar mua ni okey kah? Kan? Kenapa macam baratkan steering mua? Kau mana ada terlanggar apa-apa? Okey saja. Tidak ada pancit apa. So masa di highway Lumut sebelum Masjid Liang, aku tercium bau asap. Bida hantap baunya. Bidalah bau asap ni kan. Tapi masa tu cermin kereta bertutup dan kami berekon. Alom sempat ku menagur, terus si Amin ani bercakap, jangan ditagur. Ia cakap arahku lah tu Masa tu kepalaku barat sudah, sama leherku kambang bulu berhabis. So ada rasa seram lah, seram sejuk rasanya. Aku bawa baca ayat kursi, Al-Fatihah dan apa surah-surah yang aku pandai. Terus si Amin ni bercakap lagi, aku tahunya kau ada di belakang, tapi jangan dikacau orang yang dada kena mengena sama kau. Aku boleh kau kacau, tapi jangan bini-bini ni dikacau. Aku pun dalam hatilah bercakapnya, ya Allah, ada yang menumpang rupanya dalam kereta ku ni. Dan si Amin ni baca-baca something. Indah ku tahu apa yang ia baca. Ia minta lighter. Kami dengar bunyi orang bersiul. Indah ku tahu orang dengar cendalah, tapi aku dengar, yes. Okay, balik lagi tu cerita tu. Ia minta lighter katanya. Syamir ni minta lighter arahnya. Lepas tu ditariknya rambutku sehelai. Disimpulnya rambut kami and dibakarnya, ditununya rambut dorang tu. Aku indah tahu apa artinya ia buat macam tu. So malam itu kami terasa perjalanan dari Lumut ke Seria macam batah.
lama perjalanan itu. Kalau kan diikutkan dari Lumut ke Seria only takes 10 minutes, 15 minit kalau aku drive lah tu. And dorang pakai highway, bukan not really highway tapi jalan dua lane lah. Padahal jalan itu selalu dilalui. Awal masa tu dalam pukul 9. Masa kami di highway itu ada aksiden di highway Lumut yang membabitkan kereta sama truk. Lepas kami lintasi tempat orang aksiden itu, Syamin ini terus menangis indah tentu pasal. Kutanyakan kenapa kau Ya, Syamin, aku nampak mamaku berdiri atas truk itu tadi melihat tajam marahku. Terus aku ni menangis jua ketakutan. Ku bawa baca-baca dan singgah kami ke rumah abangnya di Seria. Kami cerita semua dan abang dan bininya menyuruh aku tidur sana pasal ijab if aku balik seorang ke bandar. Maklum bini-bini je lagi. Bininya ni pun menangis dan kata, nah kan, mama seksa bah di sana tu. Baik tahu usahakan. Kesian mama bah. Esoknya aku pun minta izin balik ke bandar. Sepanjang perjalananku ke bandar, baunya itu masih ada di dalam kereta. Ku bagi buku Yasin dalam kereta dan pasang ayat Quran. Alhamdulillah lepas itu hilang baunya. So selalunya yang bawa asap ni jin lah. Selepas kejadian itu baru si Amin bercerita arahku yang barang numpang keretaku sama benda yang ia nampak atas truk yang diklaimnya ia nampak mamanya tu sebenarnya dari mamanya. Mamanya punya peliharaan sebab mamanya ni mengamalkan ilmu penunduk. Disebabkan bapa Syamin ni dulu ia playboy. Ia tak sampai mamanya membuat macam itulah. Baru tak bapanya tu setia arah mamanya sampai mamanya nazak. So sebenarnya barang itu ya, mencari tuan baru which is Syamin lah yang diagainya ni. Lagipun Syamin ni anak yang paling bungsu. Lepas kejadian itu mamanya meninggal. So aku pun selepas itu indah lagi berkawan dengan Syamin. Tapi yang buat aku tertanya apa maknanya Syamin mengikat rambutku sama rambutnya dan ditununya. Semua tu aku hanya berserah kepada Allah. Cerita ini cerita benarnya yang dialami olehku sendiri. Niatku bercerita bukankan buka aib tapi untuk dijadikan pengajaran. Ya, itulah. So ada yang tahu kenapa rambut itu kena diambilnya rambut perempuan tu sama rambutnya diikat dan ditunu. Aku pun dah tahu kenapa lah. Tapi kalau ada yang tahu yang boleh share, dipersilakan share untuk apa, kenapa, dengan siapa, bobot di mana. So boleh komen di bawah siapa yang tahu kenapa rambut itu disimpul dan ditununya.